Was disable? Share screen. Share screen. Disable. Disable? Ada ke? Host disable participant screen sharing. Boleh share screen? Allow participants to share screen? Boleh? Okey dah. Ha. Macam ni je lah. Betul Okey. Nanti Betul okey, boleh. Terus. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Hari. So, hari ni inilah PowerPoint sikit kenaan dengan nasi kandar transporter. So, seberingkasnya kita ada nasi kandar transporter, perkhidmatan pehantaran nasi kandar daripada Penang ke Kuala Lumpur dan negeri-negeri lain. Sekejap, gunakan slideshow. Slideshow. Baru besar. Betul lah ni. Tu ada juga. Sekejap. Macam mana yang ada next slide tu Kita nak yang bukannya macam ni. Gunakan yang besar satu skrin tu. Besar satu skrin. Sekali lagi. Slideshow. Okey. Dia ada yang next slide tu. Patut tak ada ni. Dia skrin je. Macam mana Macam mana tu? Display setting kot. Pergi nak display setting. Yang ini. Macam ni. Okey. Bagus. So, okey. Assalamualaikum. So, kita ada berkenaan dengan nasi kandar transporter. So, kita ada nasi kandar transporter, perkhidmatan pehantaran makanan iaitu nasi kandar daripada Penang ke KL. So, kita ada pelbagai jenis nasi kandar di Penang. Contohnya lah kita ada 10, sekarang ni kita ada 10 restoran di Penang yang famous, antaranya adalah Kampung Melayu dan Din Maju, Immigration, dan dalam list ni lah kita boleh tengok lah ada 10 pilihan nasi kandar. Tangan lepas, jangan tergenggam, lepas. Okey. Nasi kandar. So yang pertama adalah berkenaan nasi kandar yang fresh. Maksudnya nasi kandar yang fresh ini adalah nasi kandar yang dimasak pada hari sama dan dihantar pada hari yang sama. Bukannya dimasak semalam, dihantar hari ni, bukan. Maksudnya nasi kandar ni pagi dimasak, petang dihantar ke KL. So yang kedua, kita ada pelbagai pilihan. Kita boleh pilih apa yang kita teringin nak makan. Kita ada 10 pilihan restoran nasi kandar di Penang yang boleh dihantar ke Kuala Lumpur. So dari segi cas perkhidmatan dan bayaran, kita menggunakan platform online payment dan cas perhantarannya adalah RM10 untuk 3 bungkus. Kejap Zul. Yang sini patutnya sama, lebih kurang sama macam yang awal yang awak present tu. Saya kita sampai pengalaman. Okay. Poin-poin cerita macam dengan pengalaman. Contohnya mula dari nasi kandar fresh tu. Saya ni memang peminat nasi kandar tengah. Masa PKP ni tak boleh. Macam tu saya. Ni macam nak berniaga pula ni, nak promote pula ni. Tidak, kalau awak kata saya tak adalah macam awak berniaga. Tapi kalau awak tak ada kata saya, macam awak ni eksekutif untuk nasi kandar transporter. Okey. So yang pertama adalah dari segi nasi kandar yang fresh. Iaitu saya gemar nasi kandar yang memang dimasak masak yang fresh, dimasak di Penang dan dihantar di KL.
Itu yang buat menariknya lah perkhidmatan ni. Yang kedua, menjadi masalah zaman PKP ni. menjadi masalah pula zaman PKP ni, kita nak ke Penang memang takkan dapat lah. So dengan perkhidmatan macam ni, kita boleh melepaskan rindu, orang cakap. Melepaskan rindu nak makan. Saya melepaskan rindu. Saya. Dapatlah. Saya melepaskan rindu. Makan nasi kandar ni adalah salah satu favourite makanan saya lah. So yang kedua, orang cakap dekat perkhidmatan ni juga ada pelbagai, orang cakap pelbagai pilihan nasi kandar. So yang selama ni yang kita tak tahu, kita boleh merasa walaupun kita tak berada di Penang. So yang ketiga adalah dari segi cas perkhidmatan. Bagi saya cas perkhidmatan dia adalah Jom. Awak kata pelbagai. Termasuk yang saya belum pernah rasa pun saya dah peluang nak dapat rasa. Saya tak termasuk pernah yang Kandar Sulaiman. Dengar yang khabar sepatutnya yang sepatutnya saya pun selama ni tak pernah tahu nama dia, tak pernah rasa pun, dan dengan perkhidmatan ni saya dapat rasa. So first time saya boleh try, boleh merasa walaupun diri saya berada di Kuala Lumpur. Contohnya minggu lepas saya telah merasa. Contohnya minggu lepas kita ada nasi kandar immigration yang saya sendiri pun tak kenal kat mana immigration tu. Kalau di Penang tu saya sendiri pun tak tahu. Tapi bila makan tu, ya Allah, nikmat, orang cakap nikmatnya lah makan ni nasi kandar ni. So orang cakap lagi satu, dari segi charge perkhidmatan dia tak terlampau murah dan tak terlampau mahal lah maksudnya. Dan pembayaran dia juga lagi mudah, kita bayar lagi online. So kita tak perlu susah payah nak keluar duit ke, nak bayar ke, cash on delivery ke, tak ada. Kita just bayar online, semuanya di atas talian sekarang. PKP mana orang nak keluar rumah, tak ada dah. So, semua bayaran atas online. So dari seterusnya adalah dari segi setakat ini tak pernah lagi tertipu. Dan setakat ni tak pernah lagi orang cakap makanan tak sampai, tertipu, bayar saja, scam ke, tak ada lah. Sekarang ni, setakat ni alhamdulillah dah 3-4 berpuluh-puluh kali pun masih lagi berjaya lah orang cakap. Trust lah, trusted orang cakap. Trusted seller lah. So dari segi collection, dia ni dekat KL dia ada banyak tempat collection. Kita just collect je. Bila kita dah order, bila dah maklum ke kita makanan nasi kita sudah sampai, kita collect je tempat collection yang sudah kita pilih. So kita pergi kita ambil. Ada juga tempat yang kita pergi, kita just drive through saja. Tak perlu nak turun, tak perlu nak beratur. Just drive through, ambil nasi kita, balik rumah, kita makan nasi. Kita nikmati dengan family, dengan kawan-kawan. Baik. Walaupun kita sendiri. PKP ni boleh dengan kawan-kawan? Housemate, bukan kawan-kawan. Housemate. Contohnya saya. Contohnya Mahathir yang macam belum kahwin boleh menikmati dengan kawan-kawan. Tak. Macam Nafita dengan Malaysia ni, contohnya saya. Contohnya saya. Saya yang duduk bujang boleh menikmati dengan kawan-kawan di rumah. Bukan itu poinnya. Contohnya saya, rumah saya di Puchong. College Okey. Contohnya rumah saya di Kuala Lumpur. Saya boleh mengambil makanan tu dekat Setiawangsa. So kalau rumah saya dekat Puchong, saya boleh ambil di Tesco Puchong. So banyak tempat dia ada. So dari segi itu memang mudahlah kita untuk membeli, merasa, menikmati. Apa lagi orang cakap? Melepaskan rindu. Orang cakap melepaskan rindu. Terhadap makanan-makanan yang memang kita dah 2 tahun kita PKP ni. So setakat itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolonglah kita guna. Allah. Dan setelah saya dah review, dah rasa,
dan menggunakan perkhidmatan ni, saya boleh suggest dekat kawan-kawan yang mana teringin nak mencuba, menikmati dan yang suka try benda-benda baru ataupun peminat nasi kandar sendiri, boleh menggunakan perkhidmatan ni. Dan saya jamin saya bagi rate dia adalah 4.8 star untuk perkhidmatan macam ni lah, perkhidmatan penghantaran nasi kandar ni lah. So siapa-siapa yang berminat boleh follow di Instagram, di Facebook dan join Telegram untuk mengetahui lebih maklumat berkenaan dengan perkhidmatan ni. So terima kasih. Assalamualaikum. Allah Zizul. Patutnya slide yang lepas ni kau bagilah dia punya address, website address dia, Insta address dia. Ada idea dah. Dah. Kau keluar mesti kau buat sekarang. Letak dia punya website address ke, nama dia, Kandak Transporter ke apa ke. Facebook ke. Satu lagi, tambah satu slide. Tambah satu slide. Alamak, sekejap Guna title slide pun boleh. Nampak ke? Stop share. Masukkan dia website dia ataupun tu baru lengkap. Nampak lah. Masukkan dah. Dah. Nanti saya upload dekat attachment. Dah. Tunjuk sekarang. Share screen ni. Sekejap Alah, letak dia begitu je. Address dia je. Address. Macam tu je lah. Itulah. Tunjuk. Yang penuh tu besar sikit. Besar kan? Besar? Yang tadi slide show. Okay. Yang penuh. Yang penuh. Tadi awak buat macam mana tadi? Display setting kot. Okay. Betul Jadi ni just simple presentation lah. Tak.
Sekarang ceritalah marker yang akhir tu. Maka boleh kita follow di dia punya Facebook Nasi Kandar Transporter. Kita boleh tengok dekat Facebook dia. Kita boleh tahu maklumat-maklumat dan proses pembayaran untuk perkhidmatan ni. So saya saja kawan-kawan untuk cubalah. Siapa yang tak nak makan dia cuba perkhidmatan ni. Terima kasih. Okey bagus ya. Boleh pergi ke slide yang sebelum ni, slide yang banyak apa tu nama-nama nasi kandar tu. Okey, jadi yang ini agak membosankan sebab dia guna bullet point sahaja ya. Okey, jadi yang ini kita boleh tukar ya. Boleh bagi saya remote control. Kita tukarkan kepada bentuk apa tadi tu, bentuk smart art graphic. Saya tunjuk ya. Keluar daripada okey. Yang ini tadi, yang ini. Yang ini tadi. Jadi pertama sekali panjang sangatlah nama ni, semuanya nasi kandar ni kan. Okey, jadi kita buangkan jelah semua tu. Buang dulu. Okey, replace all. Okey, jadi yang ini kita keluarkan. Okey, jadi senarai yang atas ni keluarkan. Lepas tu di sini kita tukarkan kepada smart graphic, convert dia, cepat dia kita nak convert. Pilih je yang ini. Aku pilih ni. Dah. Kan? Jadi atas ni letaklah title nasi kandar apa kan? Nanti kita adjust saja nanti kan. Tukarlah warna dia. Warna ni tukar pada putih. Dah. Okey, jadi itu nanti kita adjust lah. Warna pun boleh adjust ya. Okey, jadi yang ini lebih menarik daripada yang tadi tu yang apa tu nombor ada 10 kan? Ya? Okey. Okey, bagus Azizul, well done Tanya, menarik. Kita suka, cantik pun ya. Saya juga nak bagi cadangan yang inilah gambar ni. Nasi kalau nasi kandar kita tunjuklah gambar buka bungkusan nasi kandar tu dengan ayam dengan kari banjir apa semua kan, dengan medi semua. Apa benda nasi kandar kepala ikan. Betul Azul? Betul. Okey, well done. Tepukan. Okey, seterusnya. Siapa pula? Saya. Okey, terus dia share screen. Okey. Terus dia share screen. Sekejap. Kenapa Davita rupa risau aja? Puan Davita jangan risau. Nampak tak? Nampak. Wah. Kata AirAsia, ini MAS.
Tak apa. Ini kita guna full service airline. Full service airline. Okey. Okay. Boleh start Okey. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay. Hari ini saya nak membentangkan tentang kelebihan atau benefit untuk menjadi airline crew. Which is airline crew ni terbagi kepada dua, which is pilot dengan steward dan stewardess. Okay. Aduh, tak nampak pula. Okay, benefit as a airline crew. Satu adalah you can travel all around the world and paid for it. Dua, you can meet the new people daily and improve the social skill. Yang ketiga, of course, job flexibility and good payment structure. Okay. Untuk poin yang pertama, Cantik. Untuk poin yang pertama adalah you can travel around the world and paid for it. Maksudnya adalah kalau contoh you bekerja dengan full service airline, you akan dapat trip ataupun kerja pergi ke serata dunia, ikutlah airline mana yang you join dan destination or route mana yang you join, you dapat untuk kerja pada satu set of crew tu. And maksud untuk paid for it, maksudnya you punya hotel, you punya pengangkutan semua dah tersedia. So you can travel hanya bawa duit belanja je macam tu. Okay. Untuk poin yang kedua. Ya, tunggu. Balik poin tadi. Okay, saya bercakap dengan pengalaman. Kerana saya pernah jadi air crew. Dan masa saya air crew, saya telah dapat melawat tempat-tempat mana. Cakap macam itulah. Jadi bukti awak sendiri. Berdasarkan pengalaman saya sebagai airline crew, saya walaupun saya tak travel sejauh Europe semua, saya pernah untuk naik stop di Kuching, di Jakarta, di Macau, dan apa yang poin ni yang saya keluarkan poin ni adalah betul, hotel, pengangkutan semua ditanggung oleh airlines. Okay, bagus. Okay. Proceed poin kedua. Okay, you can meet people and improve your social skills. So maknanya di sini hari-hari kita akan bertemu dengan set kru yang baru, yang different daripada contoh kalau kru ada kru daripada Korea, ada kru daripada Nepalese, ada kru daripada India. So you can interact dengan semua culture yang kru. Okay, untuk apa dah meet the new people daily pula, you can jumpa dengan you punya customer, you punya guest. So macam-macam orang you boleh jumpa, macam-macam perangai, macam-macam dia punya permintaan, request, semua benda. Okay. Satu lagi, you boleh improve your social skill. Maksudnya dengan you bekerja dengan various punya orang, various punya culture semua, so you boleh tahu macam mana contoh orang Korean bekerja macam mana, Japan punya kru kerja macam mana. So hari-hari you can improve, you can adapt dengan culture diorang. Contoh kalau you touchdown dekat Bangkok, dekat Thailand, so macam mana culture diorang. Okay. Untuk poin yang ketiga adalah job flexibility and good payment structure lah. Okay. Satu, yang pasal good flexibility ni, job flexibility ni adalah you boleh set ataupun tukar you punya jadual tu dengan another crew lain. Kalau contoh you ada apa-apa emergency ke, ada apa-apa semua, so
Group yang ada group yang akan standby untuk ganti you. Contoh kalau you MC, you ada emergency apa benda. So you punya timing kerja fleksibel tau. Which is hari ini contoh you akan flight pukul 7 pagi. So untuk 3 hari akan datang you akan flight pukul 12 tengah hari, pukul 9 malam. So you punya job tu tak adalah rigid 9 sampai 6. Okay. So good payment structure adalah yang saya nak tekankan di sini adalah dia punya basic tidak terlampau tinggi. Kalau untuk cabin crew, basic tidak terlampau tinggi, tapi allowance dia yang tinggi, iaitu night stop allowance, allowance untuk flying allowance, total flying allowance, touchdown allowance, take off allowance. So setiap allowance tu akan membantu untuk you punya gaji lah sebenarnya. Okay, itu saja. Any question? Maka apa yang you nak pujuk kita ni? I pujuk, okay. Untuk macam yang I cakap maka, tadi, maka yang untuk yang pagi tadi punya session yang I cakap tu, berbalik kepada session yang I cakap tu, untuk encourage people, untuk bagi tanggapan positif kat people yang nak bagi anak-anak atau family member dia kerja, this is a good platform lah untuk kerja sebagai airline crew. Sebab sekarang ni ramai yang cakap pasal negatif pasal airline crew kan. Hidang arak lah, semua benda tu adalah kita punya pilihan. Kalau rasa tak nak untuk airline-airline yang hidang arak semua, you boleh pergi kepada airline-airline yang Islamik, contohnya Royal Brunei Airlines semua macam tu. Okey, kejap ulang balik ya. Jadi tak payahlah nak rujuk pada presentation yang sebelum ni. Dia terus saja. You present pada siapa? Pada grup apa? Kami ni apa? Mak bapak ke apa? Mak bapak dengan family members lah. Okey, kalau kita ni mak bapak Okey. Jadi address terus lah. Maka saya berharap ibu bapa. Okey. Maka saya berharap ibu bapa untuk sokong atau Menyokong. encourage lah anak-anak untuk kalau dia berminat dalam bidang aviation ni, just go for it. Pasti ianya memberi kepuasan dan juga pulangan. Memberi kepuasan kepada anak-anak. Kepuasan dan juga pulangan. Dan pulangan yang hebat lah. Lumayan. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, saya suka slide dia. Cuma kita fikirlah kalau kita nak meyakinkan mak bapak, apa yang kita nak kata, apa yang kita nak tunjuk kepada mereka ya. Mungkin juga di situ wajar sesuai juga untuk ditunjukkan pasal kita kata good payment structure. Bagilah contoh berapa pendapatannya. Kan? Dia orang kata pada umur 21 saya baru tahun pertama saya terbang sebagai cabin crew, saya telah mendapat RM5,000 sebulan. Wah, besarnya kan. Tapi awak tak sebut tadi. Okey. Kena pujuk lah. Jadi nak pujuk tu kita kena bagi contoh-contoh ya. Pula tu awak sendiri dah pernah jadi cabin crew, kena saya sendiri lah. Saya dah pergi melawat. Bagus tadi. Ya. Bila saya nak cuti, mudah dapat cuti. Bila pendapatan lumayan, saya dapat RM5,000 sebulan. Saya. Jadi orang yakinlah sebab orang yang cakap tu dia ada pengalaman. Bukannya dia ambil daripada Wikipedia. Betul. Okay, bagus. This is what we call the power of personal testimony ya. Okay, very good Gordon. Okay, bagus. Tepukkan. Mantik slide ni semua. Pergi balik slide pertama. Saya tengok slide pertama ni. Aircrew benefits. Okay, bagus. 2, ke-3, ke-4, ke-5. Okay. Bagus, slide you semua cantik. Okay, very good. You guna design ideas kan? Pernah tak guna design ideas sebelum ni? Sebelum ni tak pernah. Sekarang saya dah tunjuk, selalulah pakai. Akan guna. Gunalah, cepat je kan? Memang guna, cepat. Okay, bagus. Okay. Seterusnya siapa pula? Saya dah stop sharing kan? Ada, masih nampak lagi? Okay. Dah stop sharing. Okay, siapa pula? Siapa? Yuna ke? Davita ke? Cik Ma ke? Tok T ke? Siapa? Come on.
Come on. Siapa nak present? Nabita? Nabita lah present. Okay lah. Nabita present. Okey, Nabita present. Okey. Okey, jom kita seru nama dia. Bila kita bilang 1, 2, 3, Nabita. 1, 2, 3. Nabita. Bisa. Okey, Nabita. Okey, share screen tu, Nabita. Macam mana nak, sekejap. Share screen. Share screen tu lah. Okay. Nampak ke? Nampak? Badla, movie suggestion. Okey, bagus. Okey ke? Dalam masa 5 tahun ada tak rupa macam Amitabh Bachchan? Okey lah. Okey, terus. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni saya nak cerita sikit pasal movie yang saya nak suggest semua orang tengok lah. Sebab movie ni memang saya suka tengok. Tambah-tambah time Movie ni memang. Movie ni memang saya suka tengok. Movie ni memang saya suka tengok. Time-time PKP ni tak boleh nak pergi mana-mana. So kita tengok movie, okay? So ini satu movie yang saya nak suggest kat semua orang hari ni. Iaitu Badla. Okay. So kenapa saya nak suggest movie ni? Terus? Sebabnya movie ni memang ada famous actor dengan actress. Lepas tu dia punya storyline dia memang interesting, memang menarik. You all memang tak bosan tengok, teruja. Lepas tu dia ada plot twist. Memang korang takkan expect lah dia punya ending tu. So memang berbaloi lah kalau tengok. Okay. So dia punya famous actor dengan actress ni, dia punya actor dia Amitabh Bachchan. So kita memang tahulah Amitabh Bachchan ni kalau berlakon memang superb lah kan. So Ya, dia pun legend kan. Dan yang perempuan ni macam artis yang macam dah banyak jugalah movie dan dia banyak berlakon movie macam ni lah. Tapsi Pannu ni. Tapsi Pannu, okey. So yang saya nak cerita hari ni dia punya storyline tu lah yang menarik. Kenapa saya suggest semua orang untuk tengok lah movie ni. So movie ni sebenarnya dia berkisah kepada perempuan ni. Perempuan ni ni perempuan ni dia dituduh membunuh kekasih gelap dia. Ni kekasih dia ni. Ni kekasih gelap dia. So dia dituduh membunuh kekasih dia ni, kekasih gelap dia ni dalam bilik hotel yang tertutup berkunci. Dia kata masa tu dia tak sedar. Dia dipukul dan dia tak sedar yang boyfriend dia ni kena bunuh. Bila dia bangun, dia terjaga baru dia nampak boyfriend dia dah mati. So dia kata dia tak bersalah. Bukan dia yang bunuh boyfriend dia ni lah. So dia ni dah berkahwin sebenarnya. Dah berkahwin, dah ada anak tapi dia ada tetapi dia ada kekasih gelap. Dia ni sudah berkahwin dan ada anak, tetapi dia ada kekasih gelap. Tetapi tu kuat. Dia ni dah berkahwin dan ada anak tetapi dia ada kekasih gelap. So bila jadi macam ni, dia dapatkan lawyer. So dia memang ada lawyer. So lawyer dia ni kenalkan dia dengan satu lawyer yang macam terkenal lah. Tu yang Amitabh Bachchan punya
apa ni? Watak. Dia punya watak. So Amitabh Bachchan ni dia hire Amitabh Bachchan ni untuk tolong dia untuk solvekan kes ni lah. Sebab dia kata dia tak bersalah, dia tak bunuh lelaki tu. Boyfriend dia tu. So cerita dia ni, masa dia cerita dengan Amitabh Bachchan ni, dia start daripada awal lah. Apa yang berlaku dalam hidup dia kata. So story ni bermula dengan dia. Tak cerita semua lah. Cerita sikit. Tak cerita semua. Ada panjang sangat. Tapi kita nak tengok. Okey lah. Kita pergi kepada ni lah, hujung-hujung dia tu. So yang mana saya kata cerita dia menarik tu sebab dia ada plot twist. So plot twist ni. Twist tu dah slide nombor 3. Dah terkeluar. Mesti ada balik. Satu lagi yang kenapa cerita ni best sebab dia ada plot twist. Sebab kita tertanya-tanya, betul ke perempuan ni tak bunuh lelaki tu? Sebab perempuan ni dia tuduh mak bapak kepada budak yang dilanggar tu, yang tuduh dia membunuh. Sebabnya kebetulan pula bapak budak tu bekerja kat hotel tu. Jadi dia tuduh mak bapak budak tu yang komplot nak kenakan dia. Dia buat muka tak bersalah dia tu. So kita pun tertanya, betul ke dia tak bersalah? Ke dia sebenarnya yang jahat tu, yang bunuh kekasih dia tu? So dekat situ nanti ada twist lah, siapa sebenarnya peguam tu, yang Amitabh Bachchan tu. Sebenarnya Amitabh Bachchan tu nak tolong dia ke nak bongkarkan rahsia dia? So kena tengok lah. You all kena tengok movie ni. Baru you all akan tahulah ending dia. Saya tak boleh cerita lah. Nanti jadi spoiler. So kalau nak tengok movie ni, boleh tengok dekat Netflix. So Macam ni kena tangkap Nabita, ikat dan minta hujungnya cerita ni apa. Tak boleh, nanti tak interesting nak tengok. Okey, bagus. bagus. Okey, tepukan. Jadi bezanya dengan yang ini dengan yang awal, pada awalnya ceritanya sebab kenapa kita perlu kita dicadangkan untuk menonton filem ini tidak tersusun hujahnya. Sekarang ni tersusunlah. Satu, karakter, aktor dia, aktris dia, nombor 2 tentang dia punya plot, ketiga dia punya plot twist kan, ya. Jalan cerita dia patut plot twist kan. Jadi maksudnya lebih tersusun your points ya. Lepas tu nombor 2, kenapa ianya menarik? Kerana yang awal tu Nabita dah cerita hampir semua. Dia dengan melanggar lah, dia pergi bercuti lah, pergi langgar lah, tolak dalam kolam dah tasik lah. Lepas tu telefon berbunyi lah. Habis dah semua. Mari kau tengok. Inilah part yang Nabita kata telefon berbunyi tu. Inilah part yang diorang pergi ke hotel tu. Ini partnya yang diorang langgar tu. Faham tak? Jadi tak naklah macam tu pula kan. Jadi tak payahlah cerita semua. Jadi cerita lah. Ini cerita tentang kes yang murder tu sikit-sikit je dah kan. Okey? Bagus. Lepas tu yang ketiga yang kita suka dengan ni ada menggunakan PowerPoint ya. Jadi nampak poster tu menarik. Jadi poster dia pun satu tarikan ya. Lepas tu gambar Amitabh Bachchan itu pun satu tarikan juga kan. Jadi lebih berkesan kalau kita lagi terpujuk kita nak menengok kerana nampak gambar Amitabh Bachchan dalam PowerPoint tadi itu ya. Okey, hebat. Syabas. Well done. Tepukan. Lepas tu suara dah. Tetapi dah. Ini kita pakai pelbagaian suara supaya tidak mendata suara kita ya. Okey, bagus. Seterusnya siapa pula nak cuba? Cik Mah ke? Tok T ke? Cik Mah dah sedia dah Cik Mah? Sudah. Cik Mah. Okey, Cik Mah lah. Okey, jom kita beri satu tepukan. Kita seru. Cik Mah. Okey, 1, 2, 3.
Cik Cik Ma. Okey, Cik Ma. Fuh, cantik ni. Macam mana? Ha. Nampak Ni Captain? Macam ni ke? awak share ni apa? Memang awak nak share desktop awak ke apa ni? Dia nak share macam mana? Ini desktop Nampak tak? Bukan. Awak kena share, lepas tu pilih window untuk PowerPoint. Window untuk PowerPoint. Tekan share. Tekan share button, pilih balik share button yang hijau tu. Okay. Lepas tu kan ada screen, pilih presentation, pilih PowerPoint. Jangan pilih screen. Dekat PowerPoint tu Browse share sini. Tekan share button, lepas tu ada beberapa pilihan, Windows yang open tu pilih yang dia kata PowerPoint. Jangan pilih screen. Boleh? Boleh tak? Ke tak nampak? First time ni tak pernah guna. First time Okey, tak apa. Saya yang share screen. Saya share screen tengok Saya share, awak tengok Okey, tak apa. Saya masukkan kat sini. Sebentar. Mana pula? Okey, saya masukkan slide baru. Share screen. Jangan pilih share screen. Pilih yang ini. Saya tunjuk saya nak bulatkan sekejap Pilih yang ini. Yang ini kejap. Shape fill, no fill, shape outline. Nampak yang biru saya bulatkan tu. Nampak dia kata situ PowerPoint, nampak? Nampak tak? Dekat view, Captain view. Slideshow Slideshow ke? Slideshow bukan. Dekat Zoom ada butang share screen Dekat butang Zoom ni kat bawah ni ada share screen. Tekan share screen. Okey. Lepas tu cuba baca apa yang ada situ. Screen, whiteboard. Ada tak baca-baca? Screen, whiteboard, ada tak PowerPoint? Kat atas tu slideshow. Slideshow ke? Bukan slideshow. Awak tengok saya dekat skrin saya share ni. Nampak tak? Tak reti. Aduh, kat mana? Okey, ya. Screen tu tak? Macam mana dah Vita? Nampak tak ada ikon share screen? Dekat bawah yang hijau tu kan? Kat bawah tu ada chat, ada share screen, ada lepas tu record. dah tekan, lepas tu Tekan. Okey, tengok pada skrin yang saya kongsi ni. Nampak tak? Lepas tu bila tekan, kan dia ada screen, whiteboard, iPhone apa semua tu kan? Lepas tu nampak tak dia kata tu PowerPoint yang saya bulatkan tu, nampak? Nampak tak Jemaah? nampaklah. Captain. Bukan. Jangan tengok. Jangan tengok. Dia pakai MacBook. Jangan tekan dulu screen share. Ya ke? Tengok saya tengah share, saya yang tengah share screen sekarang ni. Tengok apa yang saya share. Nampak tak saya bulatkan tu? Nampak tak? Nampak bulat kan ni? Saya bulatkan tu dia tanda PowerPoint kan? Betul. Okey, sekarang screen share dan klik pada yang saya bulatkan tu, PowerPoint tu. Pergi cari. Itu MacBook lain. Zoom. Alah. Zoom, ini Zoom kan MacBook, Zoom. Tahu.
Okey. Pertama sekali, Tak boleh. tekan butang hijau yang berkata screen share. Ada tak? Dah ada tekan dah. Dah tekan. Cuba cerita, apa yang Cik Mah nampak di situ? Ni saya tekan. Bila tekan butang hijau, apa yang keluar? Oh. Sekejap saya ni kan dulu. Sebab tak pernah buat presentation. Biasa kita guna Webex je. Tak apalah, kita belajar, tak apa. Tekan butang hijau yang kata screen share. Kemudiannya apa yang nampak? Cuba baca kat saya. Bila saya tekan screen share, dia keluar yang ni lah. Captain nampak tak? Kalau saya share macam ni je boleh tak boleh? Tak nampak Itu you punya desktop. Saya share desktop boleh? Kita nak tengok your PowerPoint. PowerPoint tak keluar? Tak keluar. Oh, ya ke? Enggak, PowerPoint tu dah buka belum? Dah buka dah. Jadi bila tekan screen share, dia akan menunjukkan segala apa yang dah terbuka pada desktop sekarang ni. Salah satu Windows yang terbuka, mestilah PowerPoint. Ada tak? Cari. Ada tak? Saya present kejap lagi lah. Saya tanya anak saya kejap boleh? Tak apa. Boleh. Ikut je. Mula-mula tekan share screen. Dah tekan belum? Dah tekan dah. Sekarang tengah tekan. Dia tengah ongoing lah. Masih Dah tekan lagi. screen share. Lepas tu, apa yang nampak? Saya rasa dia block lah. Block untuk ni. Saya tak buka lagi untuk PowerPoint punya ni. Okey. Ada sesiapa boleh bantu tak? Siapa yang menggunakan Apple? Tak ada orang guna Apple boleh bantu. Ya Allah hai. Masalah pula Apple ni kan. Betul lah. Sebab saya jarang buat presentation pakai ni. Okey, tak apa. Sekarang ni Cik Mah. Okay. Jangan tekan screen share. Tengok pada screen yang saya share. Nampak tak screen yang saya share? Nampak. Ni ada bulat nampak semua kan? Ni kan? Apa yang saya bulatkan tu? Bulat. Itulah yang apa? Keselamatan data. Ialah PowerPoint lah. PowerPoint. Jadi maksudnya, saya ada yang terbuka pada desktop saya. Yang terbuka adalah PowerPoint ada, Google ada, Notepad ada. Jadi saya nak tunjuk PowerPoint. Jadi saya kena klik yang pada PowerPoint tu, ikon PowerPoint tu. Yang saya bulatkan tu. Jadi Cik Mah pun kena buat yang sama. Saya bila buka, dia tak keluar benda tu. Ya. Sebab saya rasa dia block kot. Nanti saya onkan dulu. Okey. Okey, kemudianlah Okey. Sorry, Captain. Okey, tak apa. Okey, sekarang siapa pula nak mencuba? Bukan kesamaan data. Saya pun salah tadi. Tak tunjuk assignment tu. Okey, sekali lagi ni Cik Mah. Oh, Cik Mah. Cik Mah. Cik Mah. Ya. Okey, sekali lagi. Minta maaf Saya tadi saya tunjuk skrin salah pula tadi. Saya tak sedar tadi. Bukan skrin yang saya nak tunjuk tadi Sekejap Okey, jadi nampak tak PowerPoint saya sekarang ni? Tak nampak Nampak. Apa orang nampak? Saya nampak. Saya rasa saya punya MacBook ni dia block. Saya kena releasekan dia dulu. Takut anak saya dia block benda tu. Sebab dia appear tapi cuma bila kita tekan dia kosong.
Dia ada tulis kat situ PowerPoint semua. Tapi kosong je. Nampak kat skrin saya ni? Nampak? Jadi bila kita tekan yang share screen kat bawah tu hijau tu, jadi dia akan bagi pilihan skrin apa yang nak di-share. Jadi pilih yang saya bulatkan ni yang kata apa tu PowerPoint. Macam tu contohnya lah. Contohnya pada skrin Cik Mas sepatutnya samalah macam ni. Sepatutnya. Ya. Saya dah check dah tu. Okey, kita teruskan dengan lain. Okey. Okey, kita dulu Cik Mas, siapa pula nak mencuba selepas Cik Mas? Inesta ke? Yuna ke? Yuna nak cuba Yuna? Tak dengar lah. Sorry. Slide saya saya share. Sorry Captain. Saya keluar jap 10 minit jap nak ambil food panda kat bawah. Okey. Sebenarnya dah pukul 1 dah pun. Saya pun dah terlajak dah. Okey. Yuna nak present sekarang ke nak present lepas lunch? Lepas lunch pun okey kot. Okeylah, kita rehat sekarang lah Masuk pukul 1.05 dah Kita rehat sampai pukul 2.30. Okey? Jadi terima kasih. kita rehat dulu sampai pukul 2.30. Jam sekarang adalah jam 1.05. Minta maaf dah terlebih masa 5 minit. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, Tok T, Azizo, Inesta semua. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, kita sama-sama jerit. Lapang. Okey, 1, 2, 3. Panjang. Lapang. Okey, Zizo, semoga anda dapat nasi kandar untuk tengah hari ini. Okey, kita jumpa jam 2.30. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Okey, Cik Ma boleh sting dengan saya, tak apa Cik Ma, boleh cuba Cik Ma. Okey, lain tu bye Kita jumpa nanti Cik Ma boleh share screen cuba. Saya nampak your ni je, your apa tu background je. Desktop. Gambar laut kan? Saya minta tolong anak saya boleh. Okey. Gambar laut. Dua nampak background tu tak nampak ni. Gambar tepi laut. Dia macam blog Syahri tu kan dia blog kan. Tak sure lah sebab tak biasa pakai Zoom. Macam mana? Tak boleh lah Captain. Okey, tak apa. Awak tengok dulu Jadi bila saya tekan screen share yang butang hijau tu, saya akan diberi saya akan diberi yang macam ni. Skrin yang macam ni. Jadi ada pilihan apa yang saya nak share. Jadi kalau kita nak share PowerPoint, pilihlah PowerPoint macam saya dah bulatkan tu. Saya nak tahu skrin sekarang ni apa yang ditunjukkan dekat skrin Cik Mah. Tak ada, dia tak keluar tab tu untuk kita select nak pilih Windows ke, dia tak keluar. Bila kita share, dia terus tunjuk desktop saja. Itu yang saya nak kena cari tu, Windows, maksudnya nak keluar dia punya tempat nak pilih tu dekat mana. Itu yang tak keluar. Kejap. Lalu kita tekan share screen lah. Tu je. Stop here. Ini lah dekat sini. Dia macam dia blog kan dia ada tapi dia Kenapa dia block? Okay. Why is it blocking? Oh my god. Okay. sebab dia tak appear kat sini kita tak boleh tengok. Kejap
Nak kena quick. Mau boleh join balik tak? Boleh. Boleh ya? Okay. Unmute. Okay. Okay. Share screen. Okay. Nampak tak? Ni di Okay. bawah ni. Oh, nampak dia keluar kat mana? Itulah, dia complicated sikit. Dia kena double click apa semua, kena pergi kat system preference laptop ni block. Dia block Ya. Zoom. So, kita kena Itulah Apple. betul. Susah sikit Apple ni. Nampak Captain? Nampak dah. Nampak dah. Okay. So kalau kita nak present yang ni lah, tekan ni kan? Yang ni. Itu je lah. Apple. Nantilah. Okay. First time user, biasa pakai Webex. Kalau tak pun Google Meet. Zoom jangan pakai. Lepas tu kami pun tak dapat dah tolong sebab kami pun tak pakai Apple. Tak apa. Okay. Okay, terima Saya- kasih Captain. Gerak dulu ya. Okay, kita rehat dululah. Makan solat semua ya. Alright, okay, terima kasih. Balik ya 2:30 nanti ya. Okay. Okay, Assalamualaikum. Salam.